Tajuk kita malam ni apa dia? Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi sorry lah dekat kita hak-hak mana yang kita tak mampu nak buat macam kehendak dia. Okey, cuba kita baca. Maka iaitu ada dua macam jua. Pertamanya, barang yang tiada ada kekuasaan seseorang itu menanggungnya. Hak ni kita minta Tuhan bagi sorry, bagi ampun, bagi maaf dekat kita. Benda ni memang kita tak boleh buat. Contoh, yang pertama dia kata apa? Seperti diberati ke atas orang yang buta suruh tengok. Memang tak boleh lah. Kau orang buta, hang suruh dia tengok, hang tak tengok, hang berdosa. Dia kata saya buta. Tak kira lah, hang tak nampak, hang berdosa. Kacau. Satu, janganlah macam tu. Dia kata benda dah memang tak boleh buat pun, jangan suruh buat. Kalau tak buat jadi berdosa, jangan. Minta kat Tuhan macam tu. Minta. Ataupun dia kata yang mati kaki disuruh berlari. Mati kaki ni apa dia? Paralyzed. Orang lumpuh. Suruh lari. Bangkit lari. Lumpuh, dia kata. Bangkit lari. Tak ada berdosa, dia kata. Nampak? Janganlah. Benda tu memang tak boleh buat. Tak boleh buat. Allah tahulah. Dia memang tak boleh buat benda tu. Bukan dia saja tak mau buat. Okey? Baik. Maka bahagian keberatan hukum yang ini tiada Tuhan berarti ke atas hamba sekali-kali. Dia kata contoh ni saja bawa, tapi Tuhan tak pernah suruh macam tu. Tuhan tak pernah suruh orang buta tengok tak boleh tengok jadi berdosa. Tuhan tak pernah buat kerja lagu tu. Tuhan tak pernah suruh orang lumpuh suruh bangkit lari. Tuhan tak pernah suruh benda tu. Tapi saja nak abang contoh, dia kata. Tapi Allah tak pernah paksa orang yang memang tak boleh buat suruh buat. Dah. Yang kedua dia kata kiranya yang tiada kuasa juga, iaitu barang yang boleh ditanggung seseorang itu beserta susah payah dan berat sangat-sangat. Ini contoh yang kedua. Benda ni memanglah dia dengan badan uzuk sakit. Kalau nak buat ni kira sakit lah. Tapi kalau gagah boleh. Okey. Ini kes yang kedua. Orang yang duduk sembahyang atas bangku. Dia kalau dia gagah juga, dia boleh sujud, duduk antara dua sujud boleh, tapi dah ada bangku, boleh duduk atas bangku dah. Dari segi fiqh, kalau macam tu batal sembahyang dia. Dia betul-betul boleh sujud. Boleh sujud. Berdiri memang dia boleh. Rokok memang dia boleh. Sujud tu dia tak boleh. Dia nak daripada berdiri dia nak pergi sujud tu dia tak boleh. Atas sebab-sebab dia dengan Allah tahu. Dia baru bypass ke, dia baru buat open heart surgery ke apa ke semua. Jadi dia nak bend badan lebih-lebih tak boleh. Kalau dia gagah juga dia collapse, dia tumbang jatuh. Contoh. Dengan kerana tu dia bila mai tang sujud dia duduk atas bangku, dia bend badan atas bangku saja. Tapi kalau sekiranya kalau dia gagah dia boleh sujud tapi dia tak sujud, dari segi fiqhnya batal sembahyang dia, kerana sujud itu rukun fi'li. Anda boleh faham tak? Yes, itu. So yang kedua ni dia kata jenis ni lah. Jenis ni dia ni sebenarnya kalau gagah, kalau paksa boleh, tapi dia tak mau buat. Dia tak mau nak paksa, dia tak mau try. Itu bahagian yang kedua. Iaitu orang yang boleh tanggung beserta susah payah. Dia boleh buat tapi susahlah sikit. Seperti diberati dengan amal-amal yang susah dan fardu-fardu yang berat. Contoh. Seperti keadaan pada mula-mula Islam dulu. Dia kata contoh zaman awal-awal Islam dulu. Sembahyang malam itu wajib. Dan seumpamanya dulu, zaman awal Islam dulu, tahajud tu wajib. Tak bangkit tahajud berdosa. Dulu. Kemudiannya, kewajipan tahajud itu ditarik balik. Dia jadi sunat. Okey? Tu contoh. Maka inilah yang diminta orang-orang mukmin akan Tuhannya. Sembahyang tahajud ni kalau boleh tiap-tiap malam. Kalau tak ada pun 2-3 malam sekali. Ataupun paling-paling common seminggu sekali. Paling teruk sebulan sekali. Susah sikit. Bukan susah banyak pun, susah sikit. Tua-tua ni sekali pukul 1 bangkit, pergi pancong. Sekali 2.30 bangkit pula, pergi pancong. Sekali pukul 4.30 bangkit pula, pergi pancong. Hak 4.30 tu sekali lah tangkap bergigi, boh sikit, ambil ayat semayang ringkai-ringkai, ampang sejadah, Allahu Akbar. Tak mau buat sunat wuduk, buat tahajud terus pun tak apa.
Sampai berlalu 30 hari sebulan, tak ada satu tahajud pun dia buat kepada Allah. Sedangkan sembahyang ini pernah Tuhan wajibkan satu masa dulu. It is so bad, dia kata. Itu sangat tak bagus. So, kalau kita tergolong dalam golongan ini, kita tak boleh nak buat tahajud malam ni, tak boleh, minta ampunlah dekat Allah. Pasal apa? Malu muka kita dengan Tuhan. Umat dulu wajib tak buat berdosa. Kita hari ni benda tu tak wajib, kita tak buat. Allahu Akbar, malunya dekat Tuhan, minta ampun kat Tuhan. Tu dia nak abang. Sebagaimana yang diajak oleh Allah di dalam Quran dengan firman-Nya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tu ayat tu. Maksud dia apa? Wahai Tuhan kami, tidaklah kiranya Engkau beratkan kepada kami barang yang tiada kuasa kami nak menanggungnya. Allah tekankan soal semayang tahajud ni. Quran kata apa? Qumil laila illa qalila. Quran kata, bangkitlah, Tuhan kata. Ayat tu, ayat lembut Tuhan bagi. Kepada siapa tuan-tuan? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata qumil laila illa qalila. Bangkitlah waktu malam ni, semayanglah walaupun sikit. Bukan suruh buat sampai 22 rakaat. 2 rakaat saja tahajud. Bangunlah, Tuhan kata qumil laila illa qalila. Sikit pun tak apa, 2 rakaat aja. 2 rakaat tu tuan-tuan, di hari akhirat esok menyesal kita. Menyesal pasal apa? Menyesal pasal buat 2. Menyesal pasal tak buat 20. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 2 hak buat tu pun Allah bagi ganjaran dekat kita. Allahu Akbar. Tak tahu nak habang punya menangis kita di depan Allah. Buat 2 aja Tuhan bagi macam ni punya ganjaran dekat kita. Menyesal mai dalam hati. Kalaulah dulu aku buat lebih pada 2, nun dia duduk dalam geng satu lagi, depa buat sampai 10. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ialah kata-kata hati dan juga was-was, dan juga termasuk di dalam benda yang kita nak kena minta ampun kat Tuhan ni apa dia? Was-was yang duk mai dalam hati. Ataupun lintasan jahat dalam hati. Benda ni beyond control. Kita tak boleh kontrol kadang tu. Contoh duk buat banyak kali dah aku dia. Tengok orang kita dandai ingat. Ni apa? Lintasan hati. Bukan kita cadang pun nak ingat buruk, bukan kita cadang pun nak ingat tak baik dekat dia. Tak cadang pun. Benda tu spontaneously. Dia main spontan aja. Zup dia masuk main. Kita ingat dia ni apa? Dia ni makan gaji buta. Lu ingat lagu tu. Kita jahat tuan-tuan sebenarnya. Jadi dia duk minta ampun dekat Tuhan. Benda ni beyond kita punya kontrol, luar daripada kawalan diri kita. Dan kata Qil, ada setengah ulama kata yang benda yang kita nak kena minta ampun kat Tuhan ni ialah apa? Kepanasan ingin kepada perempuan. Orang lelaki-lelaki ni dia ada satu dalam diri dia ni hubbun nisa. Hubbun nisa ni dia syok dengan perempuan ni, dia syok. Dia boleh mai tanya ustaz, dia tahu tanya satu lah apa dia. Saya ni Ustaz jangan gelak. Lagu tu pula kata kat kita. Kita tak tahulah, hang tak kata lagi, saya tak boleh jadilah nak gelak tak gelak. Dah ini serius Ustaz. Apa dia? Saya ni Ustaz kata. Saya ni orang perempuan banyak syok kat saya. Memang gelak sungguh lah kita kalau dengar kan. Dia boleh kata kat kita betul. Saya ni dia kata tak tahu. Kadang saya balik rumah duk tengok muka saya handsome tang mana saya ni. Kita berasa aku bungkus dengan sejadah ni balik ni. Dia boleh main duk tanya kat kita soalan macam ni. Sungguh Ustaz dia kata. Duduk abang sungguh dia kata. Sungguh Ustaz dia kata. Dah tu kira macam mana Ustaz? Ni hampir cepat sebelum saya naik angin kan hampir kata dah. Rupanya malam ni dalam kitab dia kata ada sebahagian ulama kata ini ada kepada setengah orang. Apa dia? Dia kata kepanasan ingin pada perempuan. Dia ni jenis hubbun nisa ataupun dalam bahasa hari ni dia kata womanizer. Womanizer. Dia dengan perempuan ni dia halai apa tak apa. Kawan-kawan merapu ni ajak pergi minum arak, dia memang tak boleh lah dengan dia taklut lah benda-benda macam tu. Ajak pergi duk main judi.
semua tak boleh jalan. Perempuan dia ajak oleh babi. Jenis macam ni. Dia kalah bab tu. Orang macam ni kena minta ampun dekat Tuhan. Sebab benda ni duk ada dalam diri dia. Dan kata qil, ada setengah ulama kata yang benda nak kena minta ampun kat Tuhan ni ialah asyik kasih. Jenis tu jugalah, jenis tadi juga. Jenis lagu duk tenggelam, jenis playboy, jenis lagu tu. Dan kata qil, kepuasan hati seteru melihat apabila kena bala. Ni ada satu penyakit lagi dia kata. Benda ni pun kena minta ampun kat Tuhan. Dia ni apa penyakit dia tuan-tuan? Dia ada orang dia tak suka dalam masyarakat ni, dalam taman dia, kawan-kawan tempat kerja dia ni, dia ada orang yang dia tak suka. Tiba-tiba orang yang dia tak suka tu kena bala apa-apa, dia syok. Allah, satu penyakit. Dia ada orang dia dengan dia tak friendly, dia tak suka dengan kau tu tak buat apa pun kat dia, tapi dia macam ada setengah cikgu sekolah kan. Cikgu sekolah ni dia ada budak dalam kelas tu yang dia tak suka. Budak tu tak buat apa pun kat dia, tapi dia tak suka, tak tahu pasal apa. Pergi habaq kat cikgu lain pula, dia kata saya kata kelas tu kalau saya masuk tu hak duduk belakang pun tak boleh. Cikgu lain tanya dia, awak pasal apa dengan budak tu? Tak tahu, aku tak boleh, aku tengok muka dia dan darah sirap naik. Dah kita kata, apa masalah dia? Dia buat apa? Dia tak buat apa lah, tapi aku tak boleh tengok muka dia. Kata. Kacau tadi, penyakit. Mungkin budak ni dia jenis rambut cerin ke apa ke, budak kampung duk terjun parik ban mandi ke apa ke, dia nak pergi swimming pool semua, dia bukan jenis keluarga boleh pergi tang tu biar. Parik ban lah tempat dia. Jadi bila parik ban ni duk terjun dundam, nak rambut cerin lah. Dia jangan pergi duk marah kat dia pasal rambut cerin tu, janganlah dia. Tapi cikgu ni tak boleh tengok. Dah jenis macam ni. Jenis macam ni dia kena, cikgu ni kena minta ampun kat Tuhan. Tak pasal-pasal hampir tak suka kat orang. Lepas tu bila orang yang dia tak suka tu kena musibah apa-apa, dia seronok. Orang main habaq kat dia, kata budak ni cikgu mengajar kat dia kelas sekian-sekian ni, budak duduk belakang. Oh budak tu kenapa? Dia patut aksiden bagi dia apa dah muka dia tu. Allahu akbar. Tak boleh, dia kata. Benda macam ni dia kata salah. Dia kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata qil, ada ulama kata benda tak boleh kontrol duk dalam diri ini, iaitu putus rahim dan bercerai-berai. Dia bergaduh dengan abang dia bergaduh dengan kak dia bergaduh dengan adik dia, putus silaturahim. Minta ampun kepada Allah. Dan kata qil, berubah jadi kera dan beruk dan babi. Dia kata. Ada kes yang sampai macam tu. Dia buat satu benda salah, Allah murka dia sampai Allah Subhanahu wa taala ubah rupa bagi jadi beruk, bagi jadi kera, bagi jadi babi.